Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Jadi untuk pendidikan kesihatan hari ini kita akan teruskan dengan tajuk, kita sambung tajuk sebelum ni iaitu masih lagi tajuk kekeluargaan dan masih lagi unit 6 Aku Remaja Bertuah dan tapi subtopik ni ialah keluargaku, keutamaanku dan perananku, kepentinganku. Okay, kita sambung cerita pasal keluarga. Jadi hari ini saya harap murid-murid dapat memahami proses perubahan mental, emosi dan sosial remaja dalam institusi kekeluargaan. Yang kedua, menganalisis peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan. Dan yang ketiga, menilai kepentingan peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan. Okay, sama-sama kita rujuk buku teks muka surat 38 hingga muka surat 40. Okey, kita tengok yang pertama, bagi keluargaku, keutamaanku. Okey, tengok ni. Okay, inilah contoh bagaimana Nadia dan keluarganya saling menyokong antara satu sama lain. Ni nampak ni. Yang pertama, kami sentiasa menyokong tanpa mengira jenis emosi. Maksudnya kalau kita sesama ahli keluarga, kita kena sokong. Kalau perkara tu baik, kalau perkara tu kurang baik, kita kena tegur. Okey, kemudian kami suka meluangkan masa bersama-sama, saling bertukar pendapat dan membuat keputusan secara sepakat dalam pelbagai hal. Kita tengok ni, boleh meluang masa sama-sama. Lagi-lagi waktu PKP sekarang ni kita ada banyak masa terluang dengan keluarga, boleh buat macam-macam aktiviti kat rumah bersama-sama. Tak semestinya kita kena keluarkan duit yang banyak, keluarkan duit ke, tak semestinya kita guna apa peralatan sedia ada kat rumah pun boleh. Kita senam sama-sama ke, makan sama-sama, yang penting makan sama-sama, solat berjemaah. Okey, seterusnya yang ketiga, ahli keluarga saya tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam keluarga. Nampak? Sama-sama buat kerja rumah. Sapu rumah, lipat kain. Nampak ni. Kalau kita kena dengar juga nasihat ahli keluarga. Okay, ini contoh seterusnya peranan keluarga dalam menangani masalah sosial. Nampak yang pertama tadi, menjadi contoh tauladan terbaik sesama ahli keluarga. Kita walaupun kita sebagai anak, kita kena juga tunjuk contoh yang terbaik kepada mak ayah kita, kepada abang dengan kakak kita. Apa yang cikgu ajar selama ni kat sekolah, kita buat apa yang cikgu ajar tu. Yang kedua, sentiasa berkongsi masalah dan membantu mencari jalan penyelesaian bersama. Kalau ada masalah, kita kena cerita. Tak boleh simpan sendiri. Kena, bila simpan sendiri, kita akan rasa tertekan nanti. Jadi, cara yang terbaik, kita ceritalah pada mak kita, pada ayah, pada kakak, ikut keselesaan. Okay, yang ketiga, memberi didikan agama dan sokongan moral. Okay, nampak ni. Didikan agama ni penting dalam keluarga. Jadi, sebagai mak ayah itu ialah tanggungjawab besar dalam memberi didikan agama kepada anak-anak. Dan anak-anak ni walaupun mungkin ada sesetengah keluarga yang mungkin mak ayah dia sibuk kan. Jadi tapi kat sekolah kan kita dah belajar juga didikan agama dan perkara-perkara yang positif, nilai-nilai murni, semua kita dah belajar. Jadi kita kena amalkan. Okay, sokongan moral. Kita kena beri sokongan moral pada ahli keluarga kita. Okay, yang keempat, berziarah atau berkunjung ahli keluarga. Okay, ini bagusnya kita berziarah ahli keluarga kita yang duduk kat tempat lain, melawat nenek dekat kampung. Tapi bukan sekarang lah. Waktu sekarang tak sesuai. Nanti bila dah boleh, dah dibenarkan, kita ajak mak ayah ziarah keluarga. Mengawasi antara satu sama lain dari segi perilaku dan pergaulan. Okay, kalau kita ada adik-beradik
contohnya kita ada adik-adik ataupun ada kakak abang, kita boleh tegur mengenai mereka punya tingkah laku kat rumah. Kalau ada yang tak elok ke kan, contohnya bercakap kasar dengan ahli keluarga, kita kena tegur. Sama juga bergaul dengan kawan-kawan tu pun, kalau kita tengok adik-beradik kita bergaul dengan kawan-kawan yang tak sepatutnya, kita kena tegur. Yang keenam, meluangkan masa bersama. Dan inilah masa yang kita ada untuk kita luangkan masa. Nanti bila dah tak ada masa dan orang ni pun dah tak ada, kita pula rasa menyesal nanti. Jadi selagi ada peluang, ada masa, kita gunalah dengan sebaik mungkin. Ini contoh aktiviti kita boleh lakukan bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Tengok yang pertama, kita pergi jalan-jalan, pergi travel. Tak semestinya kena pergi tempat jauh-jauh, mahal-mahal. Pergi jalan-jalan naik kereta pusing-pusing pun, itu dah rasa seronok dah. Tapi bila waktu sesuai, bukan sekarang. Yang kedua, makan bersama-sama. Kat rumah makan sama-sama, masak sama-sama, hidang makanan sama-sama, makan sama-sama, kemas sama-sama. Semua buat bersama-sama. Yang ketiga, ni nampak, melawat atuk dan nenek. Ini pun sama juga, waktu yang sesuai nanti. Bila dah boleh pergi melawat, kita pergi melawat je. Yang keempat lah, kita berkelah bersama keluarga. Beriadah, berkelah. Nampak ni. Kalau sekarang ni waktu tak sesuai, waktu belum sesuai, kita ni lah dekat luar rumah pun boleh. Kita bentang tikar, makan sama-sama, makan kat luar. Ini salah satu cara macam mana kita nak menunjukkan betapa pentingnya keluarga kepada kita. Seterusnya kita masuk kepada perananku, kepentinganku. Ini contoh peranan Hana dan Hatta dalam keluarga. Ini contoh ceritanya lah. Hana ni dia diberi peluang untuk menguruskan majlis ulang tahun perkahwinan ibu bapa dia. Jadi sebab ayah dia percaya dia mampu untuk menguruskan, jadi dia pun buat ulang tahun secara sederhana tapi meriah. Yang penting dia boleh in charge, boleh uruskan, jemput saudara mara ke, kawan-kawan, jiran-jiran. Saya gembira kerana saya dapat melakukan perkara yang penting kepada keluarga saya. Nampak, menguruskan majlis bukan senang tau. Cuba kalau kita uruskan majlis sambutan hari jadi ke kan, cubalah nanti. Kalau tak payah sambut ramai-ramai pun tak apa, antara ahli keluarga je kita order kek ke, order makanan, hias kan. Yang kedua, Hatta pula, aktiviti percutian bersama keluarga. Hatta dan keluarga berbincang mengenai destinasi percutian. Jadi ibu bapa menyatakan boleh memberi pendapat. Jadi Hatta memberi pendapat untuk bercuti di kawasan Gunung Kinabalu. Ini mungkin memang mereka duduk tinggal di Sabah, jadi senanglah. Ataupun ini waktu sebelum berlakunya pandemik ni, bolehlah kita nak berjalan-jalan kan. Jadi kalau kita nak beri cadangan pada mak ayah kita nak pergi mana-mana ke, bagi tahulah, beri cadangan apa aktiviti yang boleh dilakukan. Mesti mak ayah kita pun suka. Jadi ini antara contoh peranan ahli keluarga dalam keluarga. Ini peranan bapa, kita tengok satu-satu. Menjadi pemimpin dan ketua keluarga, memberi nafkah, menyediakan tempat perlindungan iaitu rumah, menyediakan makanan dan pakaian yang mencukupi, memberi perlindungan kepada anggota keluarga, menyediakan kemudahan pendidikan kepada anak-anak, memberi kasih sayang kepada anggota keluarga dan menjadi role model ataupun contoh yang baik kepada anak-anak.
Okay, ini ialah peranan bapa. Ni antaranya lah, antara yang penting. Sebagai anak, kita pun nanti, awak pun semua nanti yang lelaki akan jadi seorang bapa. Jadi inilah perlu tanamkan daripada sekarang ni. Kita tengok ayah kita macam mana, yang baik kita ikut. Okay, yang kalau kurang baik, kita jadikan sebagai pengajaran. Okay, yang kedua, peranan ibu pula. Okay, membantu bapa mengurus dan memimpin keluarga, menguruskan makan dan minum untuk anggota keluarga, menyediakan keperluan, memberi kasih sayang, mendidik dan mengasuh anak-anak, membantu bapa dalam membuat sesuatu keputusan, merancang perbelanjaan keluarga, memastikan rumah sentiasa dalam keadaan bersih, jadi role model yang baik kepada anak-anak. Sama juga menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Ini salah satu, ini antara contoh peranan ibu di rumah. Tapi tak semestinya semua tugas ni kepada ibu semata-mata. Bapa pun kena tolong juga. Dia kena sama-sama. Ibu kena tolong bapa, bapa kena tolong ibu. Anak-anak kena tolong mak, kena tolong ibu dan bapa. Dua-dua kena tolong. Ya. Okay. Dan yang ketiga ialah peranan anak. Sentiasa menghormati ibu bapa, sentiasa menolong ibu bapa, sentiasa menyayangi ibu bapa, menjaga nama baik keluarga, mendengar nasihat ibu bapa, berusaha membahagiakan ibu bapa. Nampak? Apa yang mak ayah kita dah buat selama ni untuk kita, ini yang kita kena buat. Tak susah pun, bukan kena pergi cari duit banyak-banyak ke, tak. Sekarang ni ini yang kita kena buat. Tolong apa yang boleh, hormat, jaga nama baik keluarga, itu pun dah cukup. Ya, nanti bila kita dah habis belajar, dah ada kelulusan, dah dapat kerja yang bagus, masa tu baru kita boleh memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada ibu dan bapa kita. Kalau sekarang ni kan awak masih sekolah, jadi apa yang awak mahu buat ialah buat apa yang seperti cikgu cakap ni. Okey. Jadi tugasan hari ni cikgu nak murid-murid bina peta pokok tentang peranan ahli keluarga. Boleh letakkan gambar sebenar ahli keluarga atau cari gambar daripada majalah atau surat khabar. Jadi cikgu contoh, boleh guna kalau ada gambar family tu kan, bolehlah tampal. Kalau tak ada, boleh gunting juga, cari dekat surat khabar ke majalah ke, kalau gambar-gambar yang sesuai. Ini contohnya. Okey ni, apa tugasnya. Tak semestinya yang cikgu tuliskan tadi. Boleh juga apa yang awak nampak di rumah tu boleh tulis juga. Contohnya bapa, peranannya apa? Menukar mentol lampu ke, kan? Ibu memasak makanan sedap-sedap. Abang, apa contoh abang? Abang mencuci longkang, kakak melipat kain pun boleh. Apa peranan dalam ahli keluarga kita yang kita buat hari-hari tu pun boleh tulis. Okay? Jadi itu saja jadi hari ni, rumusan untuk hari ni. Cikgu harap murid-murid dapat menganalisis dan menilai kepentingan remaja, iaitu kepentingan anak-anak ni, kepentingan awak dalam keluarga. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.